والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. أكرمنا بجودة الحفظ والفهم وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu, mempelajari sebuah kitab yang bernama Jam'ul Fawaid wa Jawahirul Qala'id, karangan Al-Allamatu Al-Imamu Bahjatuddin Al-Islam Al-Syekh Daud Ibn Syekh Abdullah Al-Fatani saqallahu ta'ala tharabahuma ghaitha in'amihi wa rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, terdapat dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu ala ashrati awjuhin, khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh Syihabuddin Ahmad Ibn Hajar Asqalani di dalam kitab beliau Al-Munabbihat ala al-Istihdad li Yaumil Ma'ad, membawa sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-afiyatu ala asyrati awjuhin. Afiat ini ada 10, dia kata. Khamsatun fid dunya wa khamsatun fil akhirah. Afiat ni dia ada 10, dia kata. 5 dalam dunia dan 5 di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, adapun afiat dalam dunia ni al-ilmu, iaitu ilmu. Jadi pagi ini kita dapat menuntut ilmu, mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan afiat kepada kita. Wa afini fi man afaita. Tadi kita berdoa kepada Allah taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan afiat kepada kita. Maka di antara afiat yang Allah berikan pada kita pada pagi ini, Allah berikan kita ilmu. Allah beri peluang kepada kita menuntut ilmu. Dan afiat dalam dunia ini wal ibadatu, itu ibadat. Ibadat ini juga dinamakan afiat. Dapat kita beribadat, dapat kita sembahyang fardu subuh berjamaah, dapat kita sama-sama menadah kitab ni, mempelajari ilmu-ilmu, menerusi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni afiat. Warizqu minal halal, rezeki halal.
fil mata'im wal malabis, dari sudut makanan, dari sudut pakaian kita, pakaian yang halal, makanan yang halal, ni rezeki. Was-sabru 'alal syiddati, dan juga sabar di atas kepayahan, sebagaimana hadis yang telah kita baca menerusi kitab kita Jam'ul Fawaid, isbaghul wudu' 'ala sabarat, iaitu meratakan wudu' alas, iaitu ketika mana kepayahan, masuk kepayahan itu waktu sejuk, tengah-tengah malam kita bangun, kita ambil wudu', walaupun payah, walaupun pahit, kita lawan perkara tersebut, maka kita sanggup sabar menghadapi kepayahan, menghadapi kesengsaraan. Semua ini dinamakan afiat. Boleh kita sabar tu, itu mana afiat itu? Afiat. Wasyukru 'ala ni'mati, iaitu syukur di atas nikmat. Syukur di atas nikmat ada kalanya nutqul lisan, iaitu lidah ini menuturkan, wa iqrarul qalbi, dan hati mengaku bi'in'amillah, dengan nikmat Allah. Maka kita menuturkan dan mengakui di lidah kita di atas nikmat Allah yang Allah beri pada kita. Ini juga namanya afiat. 5 di dunia yang kita telah mendapat afiat. Wa ammal lati fil akhirah, akhirat besok pula 5. Fa innahu ya'tihi malakul mauti birrahmati wal lutfi, apabila malaikat maut datang dengan rahmatnya, dengan kelembutannya, itu afiat. Bila kita nak meninggal dunia, datang malaikat maut dengan lemah lembut nak cabut nyawa kita, ini orang dapat afiat. Itu yang kita doa, wa afini fi man afait, afiatlah kami ya Allah bagaimana orang yang kau telah afiatkan. Ini afiat. Afiat. La yurawwi'uhu munkarun wa nakirun fil qabri, dan tidak menakutkan dia, tak ada rasa fazak, tidak merasa ketakutan ketika mana malaikat mungkar dan nakir menyoalkan dia di dalam kubur. Ini afiat. Itu juga dinamakan afiat. Yang ketiga, yakunu aminan, dia sentiasa dalam keadaan tidak ada ketakutan. Bila fi waqtin faza'il akbar, di waktu faza' yang akbar, terutama ketika mana menghadapi sakratul maut, ketika mana di dalam kubur, ketika mana dibangkitkan di padang mahsyar, dia dalam keadaan aman. Ini afiat nama dia. Yang keempat, tumha sayyi'atuhu wa tuqbalu hasanatuhu. Yang keempat, dihapuskan segala dosa. Ini yang kita nak baca kitab kita ni, iaitu berkaitan ambil wudu, Allah hapuskan dosa. Wa tuqbalu hasanatuhu, dan segala kebaikannya diterima oleh Allah. Ini yang keempat di akhirat, dapat afiat. Adapun yang kelima, yamurru 'ala sirati kal barqil lami'i fayadkhulul jannata fis salamati. Yang kelima, lalu di atas titian siratal mustaqim begitu pantas seperti kilat yang menyambar, masuklah ia ke dalam syurga dalam keadaan selamat. Mana 5 afiat dalam dunia dan 5 afiat di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan afiat kepada kita dunia dan di akhirat. Itu yang kita mohon pada Allah Ta'ala ketika doa kunut tadi, wa'afini fi man afaita, wa'afini fi ma afait, wa'afini fi man afait. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pada pagi ini kita meneruskan lagi pembacaan kitab kita berkaitan tentang kelebihan mengambil wudu. Kelebihan mengambil wudu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala,
wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada daripada kamu daripada seorang laki-laki yang mengambil air sembahyang kemudian berkumur-kumur, kemudian diisapkan air ke hidungnya dan dihembuskan, melainkan keluar dosanya yang ada pada mulutnya dan hidungnya serta air itu pada ketika ia hembuskan, kemudian maka membasuh ia akan mukanya seperti barang yang disuruh Allah Ta'ala, melainkan keluar kesalahan mukanya itu serta air sembahyang, kemudian maka membasuh ia akan dua tangannya hingga kepada dua sikunya seperti barang yang disuruh Allah Ta'ala, melainkan keluar segala kesalahan dua tangannya daripada anak jari serta air sembahyang, kemudian disapukan kepala seperti disuruh Allah Ta'ala, melainkan keluar kesalahan kepalanya daripada hujung rambutnya serta air, kemudian maka membasuh dua kakinya hingga sampai kepada dua mata kakinya seperti barang yang disuruh Allah Ta'ala, melainkan keluar kesalahan kakinya daripada hujung jari kakinya serta air, kemudian berdiri ia maka memuji Allah Ta'ala dan menyatakan atasnya yang ia ahlinya, kemudian ia sembahyang 2 rakaat, melainkan dipalingkan daripada dosanya seperti yang diperanakkan dia ibunya. Ini di antara kelebihan kita mengambil uduk. Ada orang kata, Ustaz, kalau macam ni tak sempat nak dapat takbiratul ihram, kata. Ini kalau orang contoh dalam keadaan dia terlambat mengambil uduk, tak dapat melakukan benda sunat, tidak mencacat, tidaklah menjadikan uduknya tidak sah, tapi ini terlebih afdal. Ada orang kata, saya dah terlambat, kalau buat begini Ustaz, tak sempat takbiratul ihram dengan Tok Imam, dia kata. Takbiratul ihram dengan imam, kemudian kita buat yang sunat ini berkumur-kumur masuk hidung sehingga tertinggal bersama imam, mana lebih afdal? Maka yang sunat ketika wuduk ni kita tinggalkan, ambil yang wajib. Tetapi kalaulah kita memang betul-betul berkesempatan melakukan segala sunat-sunat ini adalah terlebih afdal. Mana kita terlebih awal mengerjakan solat. Oleh sebab itu pengajian yang sebelum ini kita telah membaca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang begitu besar orang yang intizarus salah, iaitu sentiasa menunggu waktu sembahyang. Bukan maknanya orang yang terlambat datang, mana orang yang sentiasa menunggu masuk waktu. Intizarus salah ba'da salah, mana dah habis salat dia sentiasa menunggu-nunggu waktu salat, mana dia bersedia untuk salat, itu sebab pahala dia besar. Bukan maknanya dia dah masuk waktu, dah tu ujung-ujung orang dekat kamat baru dia nak ambil uduk. Memanglah dia tak dapat melakukan apa yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita menerusi hadis yang telah kita baca bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada para sahabat bahawa ma minkum min rajulin, tidak ada ataupun tidak terdapat mana-mana orang Islam, tidak terdapat mana-mana orang yang beruduk kemudian berkumur-kumur, dan bila dia buangkan ataupun dia telan, dua-dua pun hasil. Dalam ulama fiqh dua-dua hasil. Mana dia berkumur-kumur, dia buang, keluarlah segala dosa di mulutnya. Kalau masuk air dalam hidung, keluarlah dosa dalam dosa hidungnya yang menghidu benda-benda yang tidak sepatut di hidung. Begitu juga membasuh muka, akan turunlah keluar dosa melalui titisan air yang terakhir ketika basuh muka. Dia akan turun bersama basuh. Berlaku perbincangan di kalangan para alim ulama, betul ke dosa tu jatuh ataupun ianya adalah bahasa kiasan. Ada di kalangan ulama menyatakan
Nabi SAW menyebut jatuhlah dosa, memang jatuh dosa. Tidak mustahil Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan dosa itu seperti benda yang berjasad, maka dia keluar, ataupun berguguranlah dosa itu jatuh. Ada ulama hadis menyatakan bahawa dia dimaksudkan jatuhnya dosa ni mana bahasa kiasan, sebagaimana kita basuh baju dengan air yang bersih, bersihlah pakaian tersebut. Begitulah kita ketika mengambil uduk, disyaratkan mengambil uduk mesti air mutlak, mesti air mutlak, tak boleh air mutanajis, air yang bernajis, ataupun air memang air najis pun tak boleh. Air mutaghayyir, dia berubah, sama ada dah jadi air sirap, dah jadi air limau, dah jadi air sirap, air kopi, air teh atau Milo dan sebagainya, ini semua nama mutaghayyir. Dan mestilah dua kolah, dia kata. Dua kolah. Nak menunjukkan bahawa dua kolah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana al-ma'u qullataini lam yahmalil khabas." Mana itu dua kolah, tidak akan menguasai air tersebut oleh najis. Mana bekas ni dua kolah jatuh najis, tapi dia sedikit. Air ni yang banyak dua kolah ni najis tak dapat kuasai dia. Tetapi kalau ia sedikit, kurang dua kolah, air akan tercemar. Akan tercemar. Percaya tak percaya, buat kajian sendiri. Saya ada sarankan seorang profesor buat kajian. Nabi SAW bersabda, ianya adalah datang daripada wahyu Allah. Kalau jatuh satu taik cicak dalam air yang dua kolah, lam yahmilil khabas, mana tidak menanggung kotoran, makna dia tidak menguasai. Boleh, masih lagi kekal ianya air yang mutahhir, suci lagi menyucikan. Sebab apa mesti syarat air mutlak? Sebab air mutlak ni Allah yang jadikan. Tapi kalau kita contohnya air sirap, kita yang campurkan dengan sirap. Kalau minum air, kita guna air kopi, kita yang tambahkan kopi. Kalau air teh, kita ubah teh. Tapi air mutlak Allah. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Telah kami turunkan daripada langit air yang suci. Memang Allah sebut air daripada langit. Kemudian ada air pula disebutkan air sungai. Ada disebut air mata air, ada disebutkan air mun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu dalam mengaji ilmu fiqh disebut babul miyah. Babul miyah, bab air. Kalimah al-miyahu dalam bahasa Arab menyebut iaitu jam'u kasrah, jamak kasrah. Apa makna jamak kasrah? Iaitu jamak yang melebihi daripada 10. Jamak ni daripada 3 ke atas kira jamak. Ada 3 setakat 9, jamak qillah nama dia. Jamak qillah. 3 sehingga tidak terhingga, nama dia jamak kasrah. Oleh sebab itu dalam kitab fiqh menyebut babul miyahi, bab air. Kalimah air ini jamak yang tidak terhingga. Sebab nama air ni tak terhingga. Air kopi, air Milo, air teh, air sirap, air macam-macam nama air. Sebut nama air macam-macam. Bukan setakat air embun, air sungai, air telaga, air perigi, air macam-macam air lah. Belum campur air mutaghayyir lagi, belum nama air mutani. Oleh sebab tu air ni macam-macam nama jenis air. Ulama memberikan tajuk babul miyahi. Kalimah miyah atas timbangan fi'al ni memberi maksud banyak. Tetapi terbatas air yang boleh digunakan ataupun suci lagi menyucikan, ma'un mutlak, iaitu air mutlak. Ma'un mutlakun, kerana air ini memang ianya datang daripada Allah, tidak ada campur apa-apa. Maknanya seorang yang nak diterima oleh Allah amalannya, mestilah kembali kepada Allah, kembali kepada fitrah. Kepada fitrah mana? Kepada fitrah yang asalnya tidak ada dosa,
Maka mohon pada Allah Ta'ala supaya kembali balik kepada fitrah, ianya seperti tidak ada dosa. Justru itu ketika mengambil uduk, membasuh muka, bukan sekadar membasuh muka, tapi mohon pada Allah Ta'ala supaya kawasan muka kita ni, mata, telinga, mulut, apa semua ni diampunkan oleh Allah Ta'ala. Bila dia kembali kepada fitrah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima segala permintaan kita. Oleh sebab itulah ulama menyatakan kenapa menggunakan air mutlak. Kenapa menggunakan air mutlak? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam kitab beliau Asrarus Salah, rahsia salat, begitu panjang membahaskan tentang air ini. Dalam bab air, kenapa syarat air mutlak gitu. Kenapa tak air musta'mal? Contohnya kalaulah dibenarkan boleh menggunakan air mutaghayyir, tidak semua air mutaghayyir ini sesuai kepada manusia. Contohnya saya tak sesuai minum kopi. Ada orang dia tak sesuai minum teh. Orang dah tua-tua dia tak suka minum teh. Makcik tak minum teh, dia kata sakit pinggang. Minum teh sakit pinggang, angin. Dia kena kopi. Orang muda dia tak apa suka pula minum teh dengan kopi. Dia suka pula minum jenis sekarang gitu. Jadi berbeza, manusia ini berbeza, tetapi air mutlak semua orang boleh guna. Ia kanak-kanak ke, lelaki ke, perempuan ke, tua ke, minum air mineral ni semua orang boleh dan boleh guna begitu. Kalau dia basuh tangan pun tak alergi tangan dia. Tapi kalau basuh dengan air lain, barangkali orang ni sesuai, orang ni tak sesuai. Oleh sebab itu mengajarkan kepada kita air mutlak ini adalah air yang kembali pada fitrah. Fitrah semua manusia boleh menerimanya. Oleh sebab itulah digunakan air mutlak, kerana dia boleh menghapuskan segala dosa, mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya hendaklah kamu kembali kepada fitrah semula jadi. Fitrah semula jadi. Fitrah yang Allah ciptakan kita ni tak ada dosa, mohon pada Allah Ta'ala. Oleh sebab itu ketika mana basuh tangan, basuh kaki, sapu kepala, sapu telinga, basuh kaki, kerana dia bertaubat kepada Allah, ulama kata simboliknya, maka Allah hapuskan segala dosa sebagaimana turunnya air ataupun jatuhnya air daripada mukanya, daripada anggota uduk, begitu seumpama ianya seperti baru dilahirkan. Itu takwil huraian yang kedua di kalangan para alim ulama hadis. Al-Imam ulama di dalam negara kita, Syekh yang terkenal yaitu Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah ta'ala telah memperjelaskan begitu panjang menerusi hadis ini dalam kitab beliau yang bernama Bahrul Mazi. Bahrul Mazi fi syarh Mukhtasar Al-Imam At-Tirmizi. Jadi dia punya ujung dia sama kan, Zizi, Bahrul Mazi, Al-Imam Tirmizi. Oleh sebab itu nama dia iaitu Bahrul Mazi fi syarh Mukhtasar Al-Imam Tirmizi, Zizi. Bahrul Mazi mana lautan madu putih. Lautan madu putih. Lautan madu putih yang cukup banyak khasiatnya. Laut iaitu madu putih banyak khasiat, jadi disebut Bahrul Mazi fi syarh Mukhtasar Al-Imam At-Tirmizi, karangan Syekh Idris Marbawi. Syekh Idris Marbawi menyebut dalam muqaddimah beliau kitab Bahrul Mazi bahawa sesungguhnya aku tidak lugu, mana tidak jemu. Bahasa lama, aku tidak lugu. Sesungguhnya aku tidak lugu mengaji dengan guruku Syekh Ibrahim As-Samaluti di Masjid Sina Hussein radhiyallahu an setelah sembahyang subuh. Mana mengaji kitab Sahih Al-Imam At-Tirmizi dengan guru beliau Syekh Ibrahim As-Samaluti, seorang ulama yang alim di Azhar. Kalau kita tengok sinarai ulama-ulama hadis di Mesir, di antara yang terkenal iaitu Syekh Ibrahim As-Samaluti yang telah disebut oleh Syekh
Omar Hashim, Profesor Dr. Omar Hashim menulis satu kitab, Al-Muhaddisuna fil Azhar wa Misra. Ulama-ulama hadis di Azhar dan di Mesir. Dia tak masuk Azhar, tapi dia ulama hadis di Mesir. Profesor Dr. Omar Hashim telah menyebut salah seorangnya Syekh Ibrahim As-Samaluti dengan sanad pengajian beliau. Inilah ulama di negeri kita mengaji dengan Syekh Ibrahim As-Samaluti rahimahullah taala di Masjid Sayyidina Husain radhiyallahu an. Aku tidak lugu mengaji. Selepas tamat pengajian kitab Sahih Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, sehinggalah Sunan Tirmizi, beliau pun merasakan bahawa orang Malaysia tak boleh baca kitab Arab ni. Beliau pun mengambillah catatan-catatan pengajian dengan Syekh Ibrahim Samaluti dan ditambah dengan kitab-kitab yang lain, mengaranglah sebuah kitab yang bernama Baharul Mazi. Baharul Mazi. Dalam jilid pertama membahaskan dua pandangan ulama berkaitan maksud berguguran dosa jatuh. Pandangan pertama kata betul, sebagaimana ada di kalangan para alim ulama. Di kalangan 4 mazhab, di antara Imam Abu Hanifah, Allah bukakan hijab sehingga ternampak dosa orang jatuh ke bumi. Oleh sebab itu, ulama-ulama biasa berdoa kepada Allah Ta'ala supaya jangan dibukakan hijab, kerana ia membawa kepada fitnah, takut bawa fitnah pada kita. Al-Imam Abu Hasan As-Sazuli, anak murid beliau yang terkenal, Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, dan anak murid Abu Abbas Al-Mursi, Syekh Ibn Atta' Sakandari, pengarang kitab Hikam. Beliau menyatakan bahawa janganlah berdoa supaya Allah berikan kepada kita kasyaf, kerana takut berlaku fitnah. Tiba-tiba kita tengok orang ambil uduk, nampak dosa jatuh. Oh Jeffrey, tadi aku ambil uduk, nampak orang tu jatuh dosa dia. Mana ustaz tu orang tu? Nanti ustaz tu wali, jangan main-main kau. Dia wali, dosa pun dia nampak. Dosa orang dia nampak, dosa dia tak nampak, dosa orang dia nampak. Takut berlaku fitnah. Oleh sebab itu jangan berdoa Allah berikan kepada kita kasyaf, walaupun ada amalan laisa lahu min dunillahi kasyifah, ataupun ada beberapa ayat-ayat yang lain yang merupakan amalan kasyaf ni. Ada Imam Ghazali punya amalan ada beberapa ayat, tetapi kita beramal dibukakan kasyaf, ialah kasyaf sehingga merasakan khusyuk, merasakan bahawa rasa terbuka hijab kita, merasakan kelazatan dan kenikmatan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama balik kita qala al-musannifu rahimahullahu taala, menerusi hadis ini bahawa sesungguhnya orang yang ambil uduk sungguh-sungguh ni lillahi taala, minta supaya Allah ampunkan dosa, dosa akan jatuh berguguran, Allah maafkan gitu, Allah beri ampun, barulah boleh menghadap ke hadarat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan zahirnya bersih, batinnya juga bersih. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa mengambil air semayang umpama air semahyangku. Nabi SAW telah bersabda, hadis ini sebenarnya panjang, yang diriwayatkan daripada Imran Ibn Al-Aban. Katanya, aku telah melihat Sayyidina Osman radhiyallahu an menunjukkan kepada kami cara mengambil uduk. Basuh tangan 3 kali, berkumur 3 kali, masuk dalam hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh muka 3 kali. Saya tinggal R&R pun ada pakcik tu ambil uduk, sebab R&R ada R&R satu ni, dia tengah renovation, jadi kena ambil uduk beratur satu je, ada 3 saja. Saya belakang dengan pakcik ni pakai kopiah,
ada janggut, dia ambil uduk lama. Macam mana dia ambil uduk? Ini basuh 3 kali dia basuh tangan satu, tangan kanan, tangan kiri satu, kemudian 2 tangan kanan, 2 tangan kiri, dia buat silang-silang. Kemudian 3 itu tangan, kemudian sapu kepala, telinga pula satu, 2. Mananya orang kita ni ada lagi tak tahu ambil uduk. Dah tua bangka pun tak tahu ambil uduk. Basuh kaki satu, dah tu kiri, kemudian kanan balik, kemudian kiri, dia agak macam tawaf kot, satu, dua kan. Allah. Ataupun orang tawaf dia kira satu kan, satu, sedangkan sini satu, ini 2. Ada orang sampai sekarang tak tahu. Allahu Akbar. Ambil uduk. Jangan kakak-kakak makcik-makcik ada begitu. Naya. Dekat-dekat nak mati pun tak tahu ambil uduk. Satu sini. 2 sini. Macam telinga. Telinga tidak ada istilah kiri dan kanan. Kalau kita ambil uduk basuh telinga, makruh. Basuh telinga serentak. 1, 2, 3. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Kita mazhab Imam Syafi'i berujuk pada hadis Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman radhiyallahu an menyapukan kepala 3 kali, kemudian menyapukan telinga 3 kali. Adapun kepala terus ke telinga, ia ada riwayat. Pilihlah mana-mana. Mazhab kita Imam Syafi'i mempunyai riwayat tersendiri. Dan jangan pertikaikan. Siapa nak pakai pandangan ini berdasarkan riwayat, ahlan wa sahlan. Siapa yang nak pakai sapu kepala terus ke telinga, ahlan wa sahlan. Tetapi di dalam mazhab Hanafi dia berbeza cara ambil uduk. Contoh, kita basuhkan tangan kita ni, basahkan dengan air, kemudian kita pegang begini, kita tarik daripada depan ke belakang. Ini ibu jari ni kita tarik sampai ke belakang macam ni, kemudian kita tarik ke depan. Mana belakang telinga? Belakang telinga sudah terkena ni. Kemudian ini, sebab kita macam ni telunjuk tak kena air, masih lagi tidak mustakmal. Macam mana masuk ni? Kemudian yang ini masih lagi tidak mustakmal. Mana serentak 3. Serentak 3. Yang ini depan, ini tarik ke belakang. Begini tarik belakang, ini pun ibu jari tarik. Kemudian turun. Mana kepala dengan cuping telinga selesai. Dalam belum selesai. Ini masih lagi tidak mustakmal. Belakang ni, belakang tapak tangan ni masih lagi tidak mustakmal. Sebab Hanafi ada menyapu tengkuk. Kita Imam Nawawi kata sapu tengkuk hadis dhaif. Imam Rafi'i kata mengekalkan sapu tengkuk. Itu Hanafi. Itu cara serentak, ahlan wa sahlan. Juga mempunyai riwayat. Jangan kita main sapu belakang. Dah tu sebab air ni dia tidak boleh mustakmal. Jadi contohnya saya tengok dalam YouTube ada kata uduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun ambil uduk sapu begitu. Ini uduk. Buat demonstrasi. Uduk sapu sini. Dah tu dah terangkat, dia sapu telinga dia. Bila dia terangkat sapu telinga, dia jadi mustakmal. Kita tanya entah belajar dengan siapa ni? Belajar YouTube. Ini hadis walaupun ada hadis, mesti siapa yang mengajar kamu cara uduk ini? Adakah sekadar kita ni boleh baca kitab Arab?
Kita pun kata ini Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapukan kepala dan telinga, tapi cara macam mana? Cara macam mana? Siapa ajar? Adakah tarik terus, Datuk tangan terangkat, Datuk sapu telinga? Ini tanda dia tak ada sanad pengajian. Dia memang tak ada sanad sebenarnya. Ambil kitab Sahih Bukhari, baca-baca, ikut kepahaman dia. Hancur habis. Jadi guru saya dulu mengajarkan saya, berdasarkan hadis yang sapu terus ke belakang, dan kita boleh sekali dengan telinga, tidak ada berlakunya mustakmal. Dan sapu tengkuk, begitulah cara dia. Itulah cara dia. Cara sapu terus, sebagaimana Al-Imam Ghazali menyapu kepala terus sekali dengan telinga. Bukan sapu kepala, tangan dah terangkat, kemudian sapu telinga. Khalas, habis. Ini ajaran sesat. Dia faham cara dia, bukan faham melalui silsilah ataupun sanad yang bersambung dengan Nabi SAW cara mengambil wudu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan sanad mengambil wudu ni saya simpan sampai sekarang. Sanad mengambil wudu daripada siapa sehingga Rasulullah. Apa yang saya tunjuk ni, saya mempunyai silsilah tersendiri, sanad, sehingga Imam Abu Hanifah, sehinggalah kepada Nabi SAW. Yang lain contohnya tunjuk-tunjuk wudu ni, tunjukkan setakat riwayat Imam Bukhari, siapa guru yang mengajarkan kamu cara begitu. Kita kena jaga ni. Dalam YouTube banyak, ini wudu Rasulullah, bawa dekat dekat kolah, tunjuk ini Rasulullah, tapi tidak mempunyai silsilah sehingga Nabi SAW munqati', terputus. Walaupun Imam Bukhari meriwayatkan, tapi Imam Bukhari mestilah tunjuk macam mana. Imam Bukhari takkan nak tunjukkan gambar, mana ada gambar dalam tu. Begitu. Ini kena faham. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi Sayyidina Utsman radhiyallahu an menunjukkan uduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Utsman membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa nahwa udhu'i." Man tawaddaa nahwa udhu'i. Barang siapa yang mengambil uduk seumpama udukku ini, maksudnya seumpama air semayangku ini, kemudian ia semayang 2 rakaat. Mana semayang sunat uduk? Contoh, kalau kita tadi sudah semayang sudah selesai ambil uduk, kemudian kita masuk masjid sebab dah habis azan subuh. Nak semayang sunat uduk ke? Nak semayang qabliyah subuh? Kita terus semayang sunat sebelum semayang subuh. Maka semayang sunat sebelum semayang subuh itu ianya menduduki semayang sunat uduk. Kenapa? Kerana selepas uduk kita semayang, mana menghormati uduk. Apa-apa semayang kita lakukan masuk masjid dinamakan tahiyatul masjid. Adakah kena buat 3? Mula-mula semayang sunat uduk, kemudian tahiyatul masjid pula tu. Dia pening. Masuk masjid, kena tahiyatul masjid. Tadi lepas ambil uduk, macam mana ni ustaz? Kalau dimulakan semayang sunat uduk, sudah luput pula tahiyatul masjid. Kalau semayang tahiyatul masjid, sudah luput semayang sunat uduk. Macam mana? Kemudian nak buat pula lagi semayang sebelum semayang fardu subuh. Ulama kata buat satu sahaja. Semayang sebelum semayang fardu subuh, ianya telah merangkumi sunat uduk, tahiyatul masjid. Sebagaimana kita pergi ke Mekah buat tawaf umrah, dia merangkumi tawaf qudum. Tetapi kalau tidak ada tawaf umrah, maka kita kena buat tawaf qudum. Tawaf qudum. Kita bangun di tengah malam, lepas ambil uduk, perlu tak sembahyang sunat uduk dulu, ataupun kita nak terus sembahyang sunat taubat? Ya Allah, sembahyang sunat taubat terus. Kerana dia menghormati uduk yang telah kita ambil, walaupun kita sembahyang sunat taubat. Tapi kalau tak ada sembahyang yang lain kita nak lakukan, buatlah sembahyang sunat uduk. Oleh sebab itu dalam hadis ini
Nabi SAW tidak menyebut semayang sunat uduk ke ataupun semayang apa, dia umum. Summa shalla raka'atain, selepas ambil uduk kemudian semayang 2 rakaat, sama ada salatul hajah, sama ada salatul taubah, atau tahiyatul masjid, ataupun qabliyah, ya Allah, boleh. Tetapi kalau tak ada amalan yang lain kita nak lakukan, kita semayanglah sunat, dinamakan sunnatul wudu, semayang sunat, salatul sunnatil wudu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, tiada membaharukan keduanya dengan sesuatu daripada pekerjaan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut la yuhaddisu nafsuhu fihi ma bisyai'in. Ketika mana mendirikan solat tadi, tidak berkata-kata oleh hatinya akan yang lain, hanya kerana Allah. La yuhaddisu fiha nafsuhu ay la yuhaddisu fiha qalbuhu. Maka hatinya ketika semayang tadi hanya memfokuskan kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan keampunan daripada Allah. Tu maksud tiada ia, tiada membawa keduanya, tiada membaharukan keduanya. Dia terjemah yahdusu, sebenarnya yuhaddisu bihi nafsuhu, tidak berkata-kata, tidak memperbaharui. Ini makna tak ada bercampur bau benda yang lain dalam solat dia akan pekerjaan yang lain. Nescaya, bukan tiada, nescaya, betul kan? Nescaya diampun Allah Ta'ala baginya barang yang terdahulu daripada dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kalau buat begini, wuduk cara sempurna, kemudian semayang 2 rakaat. Contoh kita ambil wuduk, kita semayang qabliyah, betul-betul mengharapkan kepada Allah, tak ada memikir tentang dunia, dan saya Allah ampunkan dosa. Tadi kita ambil wuduk, kemudian kita semayang sunat taubah. Tadi kita ambil wuduk, kita semayang sunat istikharah. Kalau tadi kita ambil wuduk, kemudian kita semayang sunat duha. Yang penting 2 rakaat. Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa, dia kata. Seterusnya lah hadis lagi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan lagi riwayat daripada Thauban radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salatu wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'minun. Rawahu Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu, istiqamahlah oleh kamu, yakni lazimkan oleh kamu akan jalan yang mustaqim, jalan yang lurus, dan tiada kamu terhingga, yakni tiada kuasa atas demikian itu melainkan dengan juhud. Dan dikatakan apabila kamu istiqamah, kan tiada kuasa atas demikian itu melainkan dengan juhud. Atau dikatakan, berulang ni, atau dikatakan apabila istiqamah, kan tiada dapat kamu kira-kirakan pahalanya, dan ketahui olehmu bahawa sebaik-baik amal kamu sembahyang, sebaik-baik amal ialah solat, dan tiada yang memeliharakan air semai itu melainkan orang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqimu, istiqamahlah kamu, walan tuhsu, nescaya kamu tidak akan terhingga. Apa maksudnya? Ulama hadis huraikan maksud walan tuhsu, istiqamahlah kamu, nescaya tidak akan terhingga, nescaya tidak akan terhingga, ataupun nescaya tiada dapat kamu kira-kirakan pahalanya. Lan taqdiru ala zalika illa bil juhdi,
tidak akan kamu dapat mengiranya pahala istiqamah melainkan bil juhdi, melainkan dengan kesungguhan. Kalimah juhdi boleh baca dua. Kalau kita baca al-jahdu bermakna al-masyaqqah, melainkan dengan kepayahan. Untuk dapat pahala ni, uduk semua ni, terpaksa menghadapikan kesukaran, kepayahan. Itu kalau kita baca al-jahdu. Kalau kita baca hendaklah al-juhd, hendaklah bersungguh-sungguh. Makna kalimah mujahadah dia memberi dua maksud. Terpaksa menghadapi kepayahan dan kesukaran dan perlu kesungguhan. Itu makna orang mujahadah. Walaupun payah susah, dia lawan juga sehingga jadi boleh. Dan dia bersungguh-sungguh untuk supaya dapat benda tu. Itulah dinamakan mujahadah. Jadi kalimah jahad boleh dibaca al-jahdu bermakna al-masyaqqah, kepayahan, kesukaran. Al-juhdu, kesungguhan. Kesungguhan. Maka untuk mendapat benda ni mesti terpaksa hadapi kepayahan dan mesti ada kesungguhan. Mesti ada kesungguhan. Bermakna tidak akan mampu kamu nak menghitungkan pahala orang yang istiqamah. Istiqamah dari sudut mana dalam hadis ini? Iaitu istiqamah atas iman dan taqwa. Istiqamah alal iman wa ta'ah. Dan istiqamah di atas iman dan taat kepada Allah. Dan seterusnya penghujung hadis ini menyebut, la yuhafizu alal udu'i illa mu'minun. Tidak ada orang yang boleh menjaga istiqamah, jaga wuduk ni, melainkan orang beriman. Orang beriman tu, orang beriman, kalau dia melakukan dosa, dia segera ambil wuduk. Tadi cakap merapu-rapu, Allah dosa merapu ni, dia terus pergi ambil wuduk, minta supaya Allah ampunkan dosa mulut ni. Sunat memperbaharui wuduk bila kita melakukan maksiat. Sunat kita ambil wuduk, tadi mengata orang, mengumpat orang, cakap mencarut tentu arah. Kira mencarut, lawak bodoh, lawak mencarut. Lawak obscene joke, atau orang kata semua lawak lucah belaka. Semua lawak lucah bagi orang gelap. Tak, otak ni fikir benda lucah aja. Bila cakap benda lucah, ramai orang kelak ketawa. Seronok dengar Ustaz Syukri ngajar. Apa tak seronok? Lucah aja. Dosa. Otak kita ni dah fikir benda lucah. Itu petanda Imam Ghazali kata, siapa suka cakap merapu, cakap benda lucah, hatinya kotor. Kalau kita lah suka cakap benda-benda tak elok ni, hati kita masih kotor. Hati ini terselah menerusi perbuatan. Dia bukan pura-pura, bukan saja nak tunjuk alim. Secara automatik hati ni baik, baiklah dia. Tapi kalau hati ni tak baik, maka dia tak boleh nak berlakon seperti orang baik. Dia tak boleh berlakon seperti orang. Satu hari dia akan keluar benar-benar, oh, teruk ustaz ni, cakap merapu-rapu. Ini petanda Imam Ghazali kata hatinya masih kotor. Hatinya kotor. Jadi siapakah yang boleh jaga ni? Pandang benda maksiat, terus ambil uduk. Bang, kenapa ambil uduk? Adalah dia kata, cakap benda-benda, ambil uduk. Siapa boleh jaga ni? Istiqamah begini. Terpaksa menghadapi banyak ujian, terpaksa kena ada kesungguhan, terpaksa menghadapi kepayahan, kesukaran. Siapa boleh jaga dia? Orang beriman. Orang beriman. Orang dia wuduk, dia sentiasa jaga mata, jaga telinga, jaga mulut. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, dalam riwayat yang lain menggunakan lafaz lan. Riwayat Ibnu Majah iaitu menggunakan lafaz la. Riwayat yang lain lan. Sekali-kali tidak akan boleh memelihara wuduk ini melainkan orang yang beriman.
la yuhafizu 'alal udhu'i illa mu'minun. Mana kalau kita buangkan la, buang illa, tinggallah ayat yang sempurna, yuhafizu mu'minun 'alal udhu'i. Yuhafizu mu'minun 'alal udhu. Orang beriman senantiasa menjaga wudu, jaga wudu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu ulama menyebut yakni ad-dawama 'alal wudu. Kekal wudu ini adalah merupakan akhlak orang yang beriman. Sepatutnya bagi orang yang beriman di waktu siang pun wudu, waktu malam berwudu. Barang siapa yang melakukan sedemikian rupa, maka sesungguhnya Allah suka kepadanya, dan para malaikat hafazah akan sentiasa memeliharanya. Maka ia berada dalam keadaan di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang sentiasa ada wudu ni, para malaikat hafazah diutuskan oleh Allah Ta'ala menjaga kita. Malaikat hafazah nama dia, malaikat hafazah. Sebagaimana dalam beberapa hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, man bata tahiran fi syi'arin tahirin, bata wa ma'ahu malakun fi syi'arihi. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, man bata, barang siapa bermalam, waktu malamlah tidur, tahiran, suci, fi syi'arin tahirin, fi qamisis tahir, pakai pakaian pun pakaian yang suci, tak ada najis. Bata, malam-malam dia tidur ataupun waktu malam, wa ma'ahu malakun fi syi'arihi, Allah utuskan malaikat menjaga tubuh badan dia. Fala yastayqizu sa'atan minal laili, tidak terjaga seseorang itu satu ketika pun di waktu malam, illa qala al malak, malaikat berkata, malaikat, Allahumma ighfir li abdika fulanun, ya Allah ampunkanlah dosa si fulan si fulan, fa innahu bata tahiran, kerana ia bermalam dalam keadaan suci. Hadis ini hadis sahih, disebut oleh ulama hadis ini adalah hadis yang sahih, disebut oleh Al-Imam As-Sayuti rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Jami'us Saghir. Imam Sayuti ni ada Jami' Saghir, ada Jami' Kabir. Al-Jami'ul Kabir 6 jilid. Daripada 6 jilid itulah Syekh Nasruddin Albani rahimahullah ta'ala, kesungguhan beliau telah mentakhrijkan hadis Jami' li Imam Sayuti, Jami' Kabir ni ada 6 jilid besar. Kemudian keluarlah kesungguhan beliau, dia bezakan yang mana sahih, yang mana dhaif, kesungguhan beliau begitu. Ada yang tepat, ada tak tepat, tapi beliau kesungguhan. Beliau dinamakan Sahihul Jami', dinamakan dhaif, iaitu silsilah ahadits dhaifah, dhaiful Jami'. Ini Syekh Nasruddin Albani hafizahullah rahimahullah ta'ala. Beliau, tetapi Imam Sayuti ini Allah lahirkan seorang ulama hadis, telah mengumpulkan, ada dinamakan Al-Jami'us Kabir, ada Al-Jami'us Saghir. Jami'us Saghir telah diringkaskan oleh ulama Al-Imam Al-Qasimi. Kemudian orang Malaysia ambil kitab tersebut yang dinamakan Ahadisul Mukhtarah, ringkasan daripada Jami' Saghir, namakan dengan Tahzib Atrafil Hadis. Tahzib Atrafil Hadis diterjemahkan kepada bahasa kita, dan ustaz-ustaz kita pun baca kitab Tahzib Atrafil Hadis. Tahzib Atrafil Hadis, ia adalah merupakan terjemahan daripada kitab Al-Ahadisul Mukhtarah, merupakan selibah Al-Azhar dulu. Al-Ahadisul Mukhtarah ni adalah merupakan ringkasan daripada kitab Al-Jami' Saghir li Imam Sayuti. Jadi kalau kita nak mengajar kitab tu, kita kena tahu silsilah dia, mana asalnya. Oleh sebab itu contohnya kita baca-baca
kita rasa jatuh huruf, kena rujuk kita asal Al-Jami'us Saghir li Imam As-Sayuti. Maknanya kalau nak mengajar kitab Tahzib Atrafil Hadis, kitab Jami' Saghir Imam As-Sayuti kena ada. Dan juga Faidul Qadir karangan Al-Imamul Munawi yang telah mensyarahkan kitab Jami' Saghir li Imam As-Sayuti. Jadi kita nak tahu huraian hadis tu, kena adalah kitab karangan Al-Imamul Munawi rahimahullah ta'ala. Itu di sudut ranking ataupun silsilah hadis-hadis yang kita belajar. Sambung balik kita. Ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan berwuduk. Sambung lagi. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Maknanya siapa yang jaga uduk sungguh ni besar kelebihannya, besar kelebihan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengambil air semayang bagi semayang, maka dibaikkan uduknya, keluar daripada kesalahannya seperti hari diperanakkan dia. Siapa ada uduk kemudian dia memperbaharui uduk, maka ia seperti ia baru dilahirkan. Dan riwayat Imam Tirmizi, dalam Sunan Al-Imam Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa ala wudu'in falahu 10 hasanatin. Barang siapa ada wudu kemudian dia memperbaharui wudu dia, baginya 10 kebaikan. Dibahaskan berdasarkan hadis ini oleh ulama fiqh. Adakah kita ambil wudu kemudian ambil wudu lagi, ambil wudu lagi, macam mana? Hadis ini menyebut barang siapa mengambil air semayang bagi semayang kemudian dibaikkan wudunya. Siapa ambil wudu kerana nak semayang dan dia jaga betul-betul wudu dia ni, maka seperti dia baru dilahirkan. Tiap kali nak semayang dia ambil wudu, tiap kali nak semayang ambil wudu. Dikuatkan dengan hadis yang lain, man tawaddaa ala wudu'in falau 10 hasanat. Tadi kita nak semayang tarawih contohnya, lepas 2 rakaat tok imam pun berhenti pergi ambil wudu lagi. Kita kata tok imam apa pasal ambil wudu? Dia kata mengaji kitab Jamul Fawaid, barang siapa nak semayang mengambil wudu lah ia, hati yang bersih seperti baru dilahirkan. Kemudian hadis Imam Tirmizi riwayatkan, barang siapa berwudu di atas wudu baginya 10 kebajikan. Macam mana? Ini disebut dalam ilmu hadis al-jam'u wa tarjih. Al-jam'u wa tarjih. Macam mana kita nak gabungkan dua hadis ni dan nak memberikan keputusan? Contohnya Ibnu Hajar mengarang kitab yang terkenal Bulughul Maram. Macam mana Syekh Ibnu Hajar nak memberikan keputusan? Dia hadis-hadis kemudian dia ambil yang paling kuat, ambil paling kuat dan memberikan keputusan hukum sekian-sekian. Contoh dalam bab ini ulama bersepakat disunatkan memperbaharui wudu apabila kita melakukan semayang fardu. Maka hadis ini umum, yang mengkhususkannya ada hadis yang lain, iaitu hadis yang memberitahu kepada kita semayang fardu. Contoh sunat. Tadi kita dah habis semayang fardu maghrib, kemudian kita nak semayang fardu isyak. Ini sunat perbaharui. Tetapi kalau semayang sunat tidak sunat memperbaharui. Contoh di tengah malam kita nak semayang tahajud, 2 rakaat berhenti ambil wudu, 2 rakaat berhenti ambil wudu, 2 rakaat berhenti ambil wudu, tidak ada disunatkan. Tapi lepas semayang sunat, kalau kita nak semayang fardu, boleh memperbaharui, kerana kita telah melakukan satu ibadat. Ini cara memahami hadis Nabi SAW yang disebut oleh ulama dalam ilmu hadis dan juga ilmu usul fiqh al-jam'u wa tarjih. Nama al-jam'u wa tarjih, ambil semua hadis ni
Kemudian apa kesimpulan dia? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, kata faqih Abu Lais As-Samarqandi, Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi, nama beliau ialah Abu Lais Nas ibn Muhammad Al-Hanafi As-Samarqandi, meninggal dunia pada tahun 375 Hijriah. Al-Imam Abu Lais As-Samarqandi seorang ulama yang alim, bukan sekadar mengarang kitab Tanbihul Ghafilin, mengarang kitab lagi yang terkenal yaitu Bustanul Arifin, mengarang kitab Tafsir Quran, Tafsirul Quran li Imam Abu Lais Samarqandi. Ada 6 jilid tafsir ni. Seronok baca tafsir Imam Abu Lais Samarqandi sebab dia suka bahas kalimat, satu-satu dia bahas. Tafsir Imam Abu Lais Samarqandi ada 6 jilid. Tafsir Quran, kalau surah Fatihah tu begitu panjang dihuraikan. Alhamdu saja bahas, lillah bahas. Imam Abu Lais Samarqandi. Dan Imam Abu Lais Samarqandi mengarang kitab Aqidah, nama kitabnya Umdatul Aqaid. Tapi belah-belah Samarqand ni, dia akidah dia adalah Maturidi. Mengarang kitab fiqh Khazanatul Fiqhi. Di antara kitab yang suka saya baca, nama dia kitabnya Nawazil. Dia suka bahas benda-benda isu semasa, walaupun dibahas zaman itu, tapi banyak berlaku zaman sekarang. Imam Abu Lais As-Samarqandi, Khazanatul Fiqhi. Lagi satu kitabnya Nawazil, nama dia kitab Nawazil, peristiwa-peristiwa yang baru berlaku, dibahas pada zaman itu, banyak berlaku zaman sekarang. Contohnya, si suami dia ceraikan isteri dia. Ku ceraikan kau. Dia tengok isteri dia dia biasa kan, buat tak peduli je. Ku cerai kau. Ku cerai kau. Ada tak laku? Ada. Adakah jatuh 3 ataupun tidak? Ada jatuh 3 ataupun tidak? Sebab dia tak puas hati kan. Jatuh 3 atau tidak? Mazhab kita Imam Syafi'i, kalau ianya tempoh masa yang lama kan, maka berbilang-bilanglah talaknya. Berbilang talak. Dia ceraikan isteri dia buat biasa je, main handphone pula tu. Dia datang balik kan, dia patang, dia nak bila cerai menangis begitu. Dia nak kalau aku cerai sampai hati apa cerai saya. Ini isteri dia bila cerai main handphone pula lagi. Dia datang, dia cerai balik. Ada tempoh masa yang panjang kan. Imam Syafi'i dia straight, kalau tempoh masa yang panjang, maka berbilang-bilanglah talaknya. Berbilang-bilang talaknya. Tapi Imam Abu Lais As-Samarqandi dia berhalus sikit, kena tanya. Pada hukum dan sudut kehakiman, jatuh. Kalau dia sebut 2, kalau 3, 10 ke, jatuh 3. Tetapi dia kata, saya tak ada, saya niat 1, tapi saya tak puas hati tengok dia begitu. Suddiqa biyaminihi, maka hendaklah diperintahkan dia bersumpah bahawa memang dia niat 1. Ini Imam Abu Lais As-Samarqandi. Dia ada, mungkin dia sesuai keadaan orang yang jenis panas baran tak tahu arah ni. Sedangkan contohnya isteri lepas tu pula fikir, dia tengok bekas suami dia pun berubah, dia pun sanggup rujuk. Contohnya tadi jatuh 3, habis. Kalau Imam Abu Lais Samarqandi, dia ada kelonggaran, ada maslahah dan ada hikmah. Dia kata ini yang orang sebut maslahah, ini orang sebut maqasid, ini orang sebut rahmat. Ini dia rahmat di dalam rahmatan di dalam ilmu fiqh. Sama balik kita kata Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah ta'ala menyebut,
Sayugianya bagi orang yang mengambil air semayang bahawa adalah uduknya serta ta'zim. Imam Abu Lais Samarqandi menyebut sepatutnya orang yang ambil uduk ni, ketika ambil uduk ni, ma'at ta'zim, mengagungkan Allah. Oleh sebab itu baca Bismillahirrahmanirrahim, sunat kan, dalam keadaan mengagungkan Allah. Wa ya'lamu annahu yuridu bihi ziyarata rabbih azza wa jalla. Sebab apa kena rasa mengagungkan Allah? Nah, dia kata, dan ketahui bahawasanya ia berkehendak dengan dia, dengan wuduk, ziarah akan Tuhan azza wa jalla. Tu tujuannya. Tujuan ambil wuduk ni sebab kita nak menghadap Allah. Oleh sebab itu kena agungkan. Sebagaimana kita nak menghadap orang besar-besar, iron baju ni lebih 3 kali. Lebih 3 kali. Nampak kedut tak puas hati. Bukan orang nampak pun. Menghadap sekarang ni, kan orang nampak celah ketiak ke? Celah ketiak pun iron. Ini tak betul lah awak ni. Saya bukan nak jumpa orang sembarangan ni. Iron lah elok-elok. Suami naik angin. Sebab apa iron tak rupa cantik? Begitu. Ini kena begini. Kasut seminggu kilat. Seminggu kilat. Ini jumpa orang manusia yang dianggap agung, dianggap ada kedudukan, apatah lagi depan Allah. Syekh sebut depan Allah. Dan seterusnya Tuan Syekh menyebut lagi, maka sayugianya bahawa ia taubat daripada segala dosa. Itu kena, sepatutnya dia hendaklah bertaubat daripada segala dosa, kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan basuh dengan air itu alamat bagi membasuh akan dosanya dengan taubat. Mana simbolik ambil uduk ni ialah taubat, basuhkan. Sebagaimana kain yang kotor dibasuh dengan air, bersih. Tapi kalau kain kotor basuh dengan minyak kelapa, lagi teruk dia. Tadi kena minyak ada kotor, kita ambil minyak kelapa, apa kan jadi? Lagi teruk dia. Tapi pergi ambil air, bersih. Itu simboliknya. Dan seterusnya lagi, li'anna Allah Ta'ala ja'alal ghasla bil ma' alamatan lil ghaslihi minaz zunub. Mana Allah jadikan air itu sebagai simbolik kepada iaitu bertaubat. Hendaklah sepatutnya lagi dikata, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, maka sayugianya, ini sepatut dia, bahawa ia memulai dengan menyebut nama Allah, baca bismillah. Dan apabila berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ia membasuh akan mulutnya daripada mengumpat-ngumpat. Mana waktu kumur ni, minta supaya Allah ampunkan dosa al-ghibah wal kazib, iaitu mengumpat-ngumpat dan dusta, seperti membasuh akan dia dengan air. Dan apabila membasuh ia akan mukanya, ia memeliharakan daripada memandang kepada yang haram. Begitu. Basuh muka, minta Allah ampunkan dosa. Kerana tengok benda-benda haram. Allahu Akbar, mata kita ni tidak sunyi daripada memandang haram. Keluar dia nampak betih orang, nampak peha, nampak pusat orang, macam-macam. Balik pula tengok TV pun sama. Sama kan. Sebab ada cerita Piramli tengok tu, awak tengok apa tu? Adalah nak belajar, dia kata belajar. Rupa tengok apa kan? Dia perli pakcik-pakcik dah tua-tua ni. Tak payahlah benda-benda yang benda. Kita dah tua-tua ni kan. Oleh sebab itulah dia ingatkan kita, jangan buat maksiat dah tua-tua bangka. Malaikat nak panggil kita dah. Ini Tuan Syekh ni sebut. Dan seterusnya lagi, qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, dan demikian lagi pada segala anggotanya. Maka apabila selesai uduknya, kena minta doa. Minta doa dan tasbih akan dia. Lepas tu baca doa, insya-Allah kita akan sambung doa dia seterusnya, iaitu apabila seseorang itu selesai saja mengambil uduk, membaca doa yang paling ringkas. Pengajian yang lepas dengan baca inna anzalna, sampai orang kata ustaz lama ya, sampai baca 3 kali. Nak baca sekali pun boleh, nak baca 2 kali boleh, 3 kali pun boleh. Nak pendek, dia pendek akan datang.
Yang paling pendek, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini paling pendek doa selepas mengambil uduk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati pertemuan kita semua. Dan Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada Nabi Allah Musa dalam hadis qudsi yang berbunyi, ya Musa, idza asabaka musibatun wa anta ala ghairi udu'in fala talumanna illa nafsaka. Wahai Musa, apabila menimpa musibah kepada kamu sedangkan kamu ketika itu tidak ada wudu, jangan kamu nak salahkan seseorang, melainkan kamu hendaklah cela diri kamu sendiri. Tu dia. Kita ni tak ada wudu, kena musibah, jangan salah siapa. Buta kawak, dia kata. Tak nampak kereta saya sini, dia kata. Kita sebenarnya tak ada wudu. Tapi kalau ada wudu, Allah peliharakan malaikat hafazah. Ini telah disebut oleh riwayat oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Musannaf jilid yang pertama hadis yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Allah Musa, Allahu akbar. Banyak kelebihan kita berwudu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita di Surau Duyung, insyaAllah. Hari Isnin di Masjid Bukit Beruang. Ilahi najjini min kulli dhaiqin bijahil Mustafa خير الجميع وهب لي في مدينته قرارا ورزقا ثم دفنا بالبقيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وخاتمة بإيمان وسترا جميلا بالمجيب وبالسميع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع وسكن مكة زمنا وطورا وبطيبة في مجاورة الشفيع إلهي نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع صلاة الله دائمة عليه مع الأصحاب والآل الرفيع نجني من كل ضائق بجاه المصطفى خير الجميع. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan permintaan kita, wahabli fi madinati qarara. Allah, ya Allah, berilah kepada kami di Madinatul Munawwarah itu tempat kekal kami. Sama ada kekal kita disemadikan di Baqi' Gharqad berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rizqan, direzekikan, summa dafnan bil Baqi', kemudian disemadikan di Baqi' Gharqad. Itu permintaan kita. Kita masuk Madinah, doa supaya mati di Madinah. Masuk Madinah, doa masuk Madinah. Di antara disaran ialah doa supaya mati di Madinah. Jeffrey nak pergi Madinah, Ustaz, doakan saya panjang umur bersama balik. Saya doakan mati Madinah. Saya mati kat Madinah. Sebab doa masuk Madinah begitu. Doa supaya mati di Madinah, di tanah di Baqi' Gharqad, berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita doa besok di akhirat kita dibangkit di padang mahsyar berhampiran betul-betul dengan Rasulullah.
Kalau tanam kat Malaysia, jauh pula dia kata. Kita minta begitu, itu maksud doa ilahi. Ini Syekh Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala yang mengungkapkan syair ini. Wa khatimatan bi imanin, mati dalam beriman, wa sitran, Allah tutupkan aib kita, dan Allah yang memperkenankan dan mendengar segala permintaan kita. Wa sukna Makkah, dan pergi Mekah ni lama zamanan, wa tauran, pergi balik dapat pergi Madinah. Wa bi Taibata, dan dapat duduk Madinah ni fi mujawatis syafi', betul-betul berjiran berhampiran dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi daimatun alaihi, berkekalanlah selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selawat kepada para sahabat dan keluarga Nabi yang tertinggi. Mudah-mudahan apa yang kita mohon diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bihal umrata wa hajja baitikal haram wa ziyarata habibika wa nabiyyika sayyidina Muhammad alaihi afdalus salati wat taslim fi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma la tumitna hatta nara babas salam wa nusalli khalfal maqami Ibrahim alaihi salam wa nashraba ma'a zamzam fi masjidil haram wa nazura habibaka wa nabiyyaka sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi yusrin wa lutfin wa bulughil maram. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad farajan 'ajilan ya rabbal alamin. اللهم حببنا في صلاة الجماعة وذكرنا بالموت كل ساعة واحشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.